Bertemu kembali dalam Dengar Anak Itu Tiada Dosa. Kami bawakan Anis, bukan nama sebenar, yang hamil 3 kali di luar pernikahan. 2 daripada kehamilan itu digugurkan dan anak yang ketiga lahir diserahkan terus kepada keluarga angkat. Dan kami nak memperkenalkan tetamu dalam blok terakhir ini, Puan Wan Ashima Kamarudin. Beliau adalah pengurus Pusat Perlindungan Wanita dan Remaja Pondok Hijrah Muslimah Malaysia, tempat yang mana Anis menumpang kasih sekarang ini. Assalamualaikum, Bonda. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin Bonda nak ceritakan ketika menerima Anis, keadaannya macam mana dan apa yang harapan keluarga diletakkan kepada rumah Bonda untuk mengasuh Anis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Situasi yang saya dapat apabila keluarga hantar di tempat saya, dia dalam keadaan murung, depres, kekeliruan, yang mana dia mengharapkan bantuan ataupun dia minta kita supaya bantu dia, ya, supaya dia tidak keseorangan, ya, yang mana ialah kalau kita tahu daripada cerita Anis ni, daripada pihak keluarga lelaki pun dah buang, sehingga kan bukan sekali tetapi berkali-kali. Jadi saya ambil inisiatif iaitu memujuk ibunya supaya tidak bertindak sesuka hati, ya. Kadang-kadang, ya tuan, kes saya ni ada yang ibunya membelasah anak tersebut di depan kita Sebab marah. sebab marah, tak boleh terima. Sebenarnya ialah benda dah terjadi, kita tak boleh nak stop. Apa yang boleh, keluarga kena reda. Yang mana dah memang orang kata dipanggil kifarah pun ada dalam satu keluarga. Ya, tu Ustazah. Jadi kita banyak mendidik ibu supaya terima keadaan anak, supaya dia tidak keseorangan. Apabila dia keluar, dia mengandung, terberanak, mungkin hala tuju dia lagi lebih teruk. Ya, jadi di tempat kami, kita cuba selamatkan seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Bagaimana Bonda boleh memberi contoh kepada rakyat Malaysia? Bonda ada banyak kes macam ni menerima Anis ketika kandungannya berapa bulan, Bonda? 7 bulan. 7 bulan. Dan Bonda boleh terima, silakan datang, kami akan lindungi anda. Berbanding mungkin sikap setengah atau mungkin ramai rakyat Malaysia yang mengandung anak luar nikah engkau ni, tak guna engkau ni. Macam mana? Mungkin Bonda nak mengajar sikit kepada orang yang begitulah. Dia macam inilah. Kita kadang-kadang tidak melihat kepada pengawalan. Kita melihat seperti pengakhiran setiap manusia itu. Jadi bagi saya, semua manusia itu pernah melakukan kesilapan. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Ya? Jadi bagi masyarakat di luar, apa pun yang terjadi mereka, kita perlu bantu dia sebagai hak manusia. Sebagai dia seorang insan yang perlukan perlindungan dan juga tempat untuk dia berteduh. Seandainya kita buang mereka, maka mereka akan jauhkan diri daripada orang yang sepatutnya. Lagi-lagi keluarga. Macam saya, di tempat saya, keluarga ni saya takkan pisahkan. Sebab doa daripada ibu itulah yang membantu anaknya. Jadi saya banyak ajar Anis supaya dia selalu minta maaf kepada ibu dia. Sebab ialah ibu yang dah melahirkan air mata ni, memang susahlah, orang kata neraka tu dah cium, Ustazah. Jadi apa yang kita ajar adalah kembali balik kepada taat kepada ibu bapa. Ya, walaupun ibu tu mungkin dia ada buat satu keputusan, serahkan anak itu kepada keluarga. Mungkin bagi dia kejam, tapi bagi ibu dia itu tindakan yang terbaik untuk dia. Supaya dia lebih, orang kata, realiti boleh, dia tak mampu lagi nak kendalikan anak tersebut. Ini ada sudut di pandangan keluarga lah. Sebab itu konsep kami di pondok adalah reda, tawakal dan sabar. Orang kata 3 perkara ni tak lupa daripada pondok. Dan kita banyak buat solat taubat, sentiasa mengingati Allah, zikirullah di sana lah. Jadi masyarakat di luar ni kadang-kadang memanglah kita sedih. Memang terlalu sedih lah apabila nampak aja pelacur seolah-olah dia terlalu jahat. Sedangkan pada zaman dahulu pelacur bagi minum air pada anjing pun dia angkat ke syurga. Inilah ceritanya netizen masyarakat kita yang mudah menghukum daripada menerima. Cuma apa yang saya lihat, insya-Allah kita yakin pemimpin kita, ke para ulama kita, ustazah-ustazah, orang yang hebat ni, kita buat kerja. Macam saya sebagai seorang aktivis masyarakat, saya buat kerja. Sebab tugas saya, kita selamatkanlah dulu. Supaya kebanyakan kalau kita tak selamat, itu yang akan jadi pelacur tu. Ini yang kita lihat. Jadi bila keluarga serah, memang keluarga kadang-kadang ada yang buang. Dia kata no. Anak ini walaupun dia jahat, dia bukanlah jahat selamanya. Dan mungkin ketika Anis
melalui satu fasa down, terpaksa berpantang tanpa bayi di tangannya. Bagaimana agaknya kaedah pemujukan yang bonda gunakan di rumah, mungkin sokongan daripada rakan-rakan lain yang berada di rumah itu, mungkin bonda nak cerita. Saya macam Anis ni, memang berpantang tanpa anak ni bukan mudah. Dia akan jadi meroyan, dia akan jadi macam-macam depres dan sebagainya. Apa yang terjadi adalah kita meyakinkan dia telah mengembirakan suatu keluarga. Yang saya kenal pasti keluarga angkat yang menerima anaknya adalah sepasang suami isteri yang sudah berkahwin 20 tahun tidak ada cahaya mata. Disebabkan salah seorang tu ada masalah dalaman lah. Jadi memang nak dapatkan zuriat tu agak susah dan sukar. Jadi saya cakap dengan Anis, saya kata dengan dia, Sufia, saya membiasakan mereka ni Sufia Anis kena reda, kena sabar dan tawakal, dan insya-Allah bila kita reda dengan suatu perkara, Allah akan gantikan yang lebih baik. Sebab dia telah mengembirakan, ya, seolah-olah telah berjihad dalam mengembirakan satu pasangan suami isteri. Betul. Yang betul-betul saya yakin dia akan hargai. Dia akan hargai anak tersebut. Betul. Sebab mungkin dia tak boleh dapat yang kedua, ketiga, dan dia akan jadi anak tunggal. Betul. Jadi dengan ikhlas, reda itulah salah satu cara pujukan lah. Baik. Dan satu dia kena banyak sujud pada Allah. Baik. Bertaubat. Ustazah, untuk membuat kesimpulan semuanya dari segi agama, apa yang Ustazah nak katakan secara umumnya dalam topik kita pada malam ini, Ustazah? Anak itu tidak berdosa, yang berdosa adalah kita. Maka jangan tambah-tambah dosa lagi di pihak ibu dan ayah. Jangan ulang lagi perbuatan seperti ibu dan ayahnya lelaki tadi. Okay, kita contohi ibu ayahnya Anis, cari jalan, ya, jumpakan dengan bonda. Alhamdulillah, semoga ini menjadi satu jalan keluar daripada permasalahan Anis, dan insya-Allah Anis tak bertemu di dunia. Kita melihat Anis rindukan Adam, masya-Allah, dan insya-Allah akan bertemu di akhirat Allah. Ya, syaratnya kita betul-betul bertaubat atas dosa-dosa kita, dan kalau Anis keluar daripada pondok pun, Anis insya-Allah akan memberi contoh yang terbaik kepada orang di luar sana. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Ashima Kamarudin, atau lebih mesra disapa Bonda, dari pengurus, beliau adalah pengurus di Pusat Perlindungan Wanita dan Remaja Pondok Hijrah Muslimah Malaysia. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Sekalipun anak itu anak luar nikah, tetapi anak itu tidak berdosa, yang menjaganya lah akan membentuk sama ada menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau akan membawa ke jalan Allah yang benar. Semuanya tanggungjawab kita di sekeliling anak itu. Kami ucapkan terima kasih di atas perhatian anda dan kebersamaannya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan akan membawa sedikit pengajaran untuk kita lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharungi sakibaki kehidupan ini. Saya Izwan Azir Saleh mewakili Ustazah Muzayana Abdullah dan semua kru penerbitan. Terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri Malaysia. Padamu ku serahkan, engkau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar raungan agungmu. Bertawakal mengejar impian, syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa, syukur kalimah azimat, kalimah keramat. Dengar ku